Gugang, berselisih pendapat. Dengar kita kata. Diam. Muduk diam, kita dengar Allah Ta'ala kata apa. Ni dia. Allah Ta'ala kata dalilnya macam ni. Kita baca ayat Quran, maka sepatutnya orang beriman. Bila dibacakan, dia pun rasa, kalau Allah kata begitu, maka kami tak boleh nak kata apa. Ini sifat berhujjah. Dan ini antara dalil ayat yang menunjukkan sifat kita orang mukminin bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman mereka. Antara lain sifat orang mukmin yang kita nak suruh faham, relate dengan ayat ni, ialah orang mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat Quran. Maknanya, sebagai contoh, kita berselisih pendapat. Orang ni kata pendapat dia, orang tu kata pendapat dia. Tapi apabila ada yang di kalangan mereka boleh baca dalil ayat Quran, sepatutnya pihak yang kedua tu, pihak lain tu akan bertambah keimanan dengan tunduk kepada ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim wa idza dzukirallah wajilat, takut. Maknanya kalau bergaduh tiba-tiba datang kepada kita Allah kata macam ni, maka diamlah kita. Tak boleh kata apa. Pasal apa? Kalau Allah kata macam tu, kita nak kata apa lagi? Sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin. Sehingga apabila fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, apabila kamu berselisih pendapat dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, iaitu kembali kepada apa perkataan Allah dan apa perkataan Rasul. Sehingga apabila dibacakan ayat Allah, maka mereka gemetar hati. Kalau Allah kata macam tu, begitulah kami kata. Kami tak berani. Dia tak ada kata Allah kata macam ni. Betul lah Allah Ta'ala kata macam tu. Tapi sebenarnya gini, tapi ada buah tapi semua tu, itu menggambarkan bahawa bila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, dia tidak gemetar hati. Tidak gemetar hati. Sebab tu berhujjah dengan Al-Quran ni, kita dalam interaksi, berdiskusi dan seumpama dengannya, bila datang kepada kita ayat Allah, maka kita kena tunduk. Tidak kita kona itu, kita kona sini, sehingga kita takwil pula ayat Allah tu, kita ubah ikut selera kita. Macam mana sifat orang mukmin? Dia boleh suka-suka untuk mengubah makna ayat Allah. Orang yang paling layak kalau pun nak takwil ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalnya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan begitu? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan begitu? Kalaulah seorang tu tiba-tiba nak mentakwilkan ayat Al-Quran, maka dia kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sepatutnya bila orang baca kepada dia ayat Quran, dia akan diam. Pasal apa? Itu kata Allah. Gementar hati mereka, bertambah keimanan mereka. Sami'na wa ata'na. Maknanya, kalau baca ayat Quran, itu adalah pemutus kepada segala urusan. Gugang, berselisih pendapat. Dengar kita kata. Diam. Muduk diam, kita dengar Allah Ta'ala kata apa. Ni dia. Allah Ta'ala kata dalilnya macam ni. Kita baca ayat Quran, maka sepatutnya orang beriman. Bila dibacakan, dia pun rasa, kalau Allah kata begitu, maka kami tak boleh nak kata apa. Ini sifat berhujjah. Dan ini antara dalil ayat yang menunjukkan sifat kita orang mukminin bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya kita tunduk, kita rendahkan diri dengan Al-Quran.
Bukan kita ada satu standard, bila ayat Quran datang kita kena ubah, tukar, modify, takwil, ataupun kita kena terjemah, ataupun kita selaraskan kefahaman Al-Quran tu, makna Quran tu kita selaraskan dengan standard kita. Tak, sepatutnya kita yang kena selaraskan dengan standard Quran. Bukan Quran kita ejaz tak. Kita ejaz yang kita punya. Belah Quran jangan ejaz. Belah Quran, kalau Quran kata gitu, Allah yang kata. Nak kata apa lagi? Sifat orang mukmin patutnya macam tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rasa tunduk kepada Allah. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Dan Allah Taala bagi pula kita perbaiki hubungan sesama kita, yang menjadikan kita bersatu, yang menundukkan keegoan kita dalam berhujjah adalah ayat-ayat Allah. Adalah ayat-ayat Allah. Dia kata, ni ustaz, dia pun ada ayat Quran juga, orang ni pun ada ayat Quran juga. Dua-dua mari bawa ayat Quran. Tapi bila kita anggap ayat Quran tu untuk menyokong kita, bukan kita yang nak tunduk kepada Quran, yang tu jadi masalah. Hanya kadang-kadang kita tengok orang berhujjah dengan Quran seolah-olah Al-Quran nak menyokong pendapat dia. Quran tu jadi sebagai sokongan. Jadi dia duduk depan, Quran ni sokong. Perkataan dia dahulu, dalil Quran ni adalah sokongan hujah dia. Sepatutnya orang mukmin tak. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi orang mukmin, lelaki dan perempuan, apabila Allah putuskan sesuatu urusan, dia kata pilihan tu terletak di tangan aku. Tak boleh. Dia yang kena tunduk dan ikut Al-Quran. Dan sifat ni tidak berlaku melainkan kepada orang yang benar-benar beriman. Mana dia dalil? Ayat ni. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gementar hati mereka bila sebut Allah berfirman. Sudah nak kata gapo dah kita. Bila Allah sebut, gementar. Macam kita lah, tengah-tengah kita bergaduh, aku panggil polis kan. Nah, kalau aku panggil polis, dengar polis, janganlah. Gerung tak dalam hati kita. Gerung. Muslim ni kalau sebut menteri dia, tak itu belah mana lagi. Menteri dia. Tapi bila sebut polis ke, bila sebut tentera ke, dia berasa. Dalam hati dia tu berasa. Cuak sikit, berasa cuak. Bahasa kita cuak lah. Bahasa gementar hati. Ni bila sebut Allah, okey. Dia tak berasa. Orang mukmin patutnya dia lebih takut bila sebut nama Allah lebih daripada sebut nama makhluknya. Lebih daripada tengah-tengah bergaduh. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Orang Arab bila bergaduh, ittaqullah. Gogang. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bila sebut nama ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, dia pun jadi slow down. Pasal apa? Sebut nama Allah gementar. Kita kalau bergaduh, ada sebut ittaqullah. Tengah bergaduh. Sebut tak? Tak sebut. Yang bergaduh. Nah. Sebut habis nama. Tengah bergaduh keluar nama binatang ada. Seorang ni keluar habis nama binatang dekat hutan. Monyet lah, gajah lah, babi lah, kera lah, habis keluar. Gaduh tak sebut nama Allah. Orang Arab gaduh memanglah. Dia kadang-kadang orang Arab pun dia gaduh pun dia suka keluar juga. Himar, keldai, kalb, anjing, macam-macam dia sebut.
Tapi bila bawa ittaqullah, bila sebut ya takwalah kamu kepada Allah, dia slow down. Ayat ni kita nak kena jadi budaya gitu. Orang-orang ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kadang-kadang dalam berhujah pun orang tak takut kepada Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala ni jadikan kita ni bila dengar je nama Allah gementar hati. Kemudian lepas sebut ittaqullah, datang pula ayat Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan kepada kita ayat Quran, zadathum imana, bertambahlah iman kita kepada Allah, yakni kita nak turut apa yang Allah Ta'ala kata. Bagai contoh gini lah, kalau orang nak bagi harta rampasan perang zaman dulu, kita lah ni bagi harta pusaka, gaduh juga, gugang sebut harta pusaka. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Harta ni Allah dah bagi dah, ikut urusan faraid. Agak-agak apa je balasan orang kita? Agak-agak memanglah gitu, gini. Kami bukan tak nak, tapi sebenarnya kesianlah kepada mana sifat zadathum imana, taqwa dan bertambahnya iman apabila disebut nama Allah dalam urusan harta kita. Kadang-kadang kita bila nak berbelanja sesuatu pada jalan yang Allah Ta'ala tak redha, orang kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi urusan agama ke, urusan harta ke, urusan perselisihan pendapat ke, mana-mana saja, orang mukmin ni kita tekankan sekali lagi, awsaful mu'minin as-sadiqin, sifat orang mukminin yang sebenar-benar ialah mereka akan gementar hati mereka bila disebut nama Allah.